Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan tentang pengiraan cukai dengan menggunakan Excel. Bagi yang pertama iaitu cukai pendapatan. Berdasarkan contoh 3, Encik Chen mempunyai jumlah pendapatan tahunan sebanyak RM52,770 pada tahun 2020. Beliau telah mendermakan RM300 kepada sebuah badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan. Jadual di bawah menunjukkan pelepasan cukai yang dituntutnya. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Chan bagi tahun tersebut dengan mengambil kira rebat cukai sekiranya layak. Sebagai jalan penyelesaiannya, jika pendapatan bercukai tidak diberitahu di dalam soalan dan perlu dikira terlebih dahulu, kita hanya perlu menggunakan formula di bawah ini, iaitu pendapatan bercukai bersamaan dengan jumlah pendapatan tolak pengecualian cukai tolak pelepasan cukai. Iaitu jumlah pendapatan berdasarkan contoh 3 adalah sebanyak RM52,770. Manakala pengecualian cukai sebanyak RM300, iaitu daripada jumlah yang ditermakan oleh Encik Chan. Manakala pelepasan cukai adalah sebanyak RM20,500. Kita hanya perlu menambah amount yang terdapat di jadual ini. Dan setelah itu, hanya tolak ketiga-tiga nilai tersebut. Dan kita akan mendapat nilai pendapatan bercukai. Setelah itu, pelajar hendaklah mengenal pasti sama ada pendapatan bercukai ini layak menerima rebat ataupun tidak. Seperti pendapatan bercukai Encik Chan, ianya layak untuk menerima rebat sebanyak RM400 kerana ia adalah kurang daripada RM35,000. Okey. Setelah mengenal pasti nilai pendapatan bercukai dan rebat yang layak, cukai pendapatan boleh dikira secara langsung dengan menggunakan formula yang terdapat di sel ini. Okay, oleh itu, cukai pendapatan Encik Chan adalah sebanyak RM109.10. Untuk memahami template Excel ini dengan lebih lanjut, kita akan cuba dengan menggunakan nilai yang lain. Sebagai contoh, jumlah pendapatan sekarang adalah sebanyak RM40,000. Pengecualian cukai adalah RM0. Manakala pelepasan cukai sebanyak juga RM0. Okay, oleh itu pendapatan bercukai sekarang adalah sebanyak RM40,000. Okay, seterusnya kita kena kenal pasti sama ada pendapatan bercukai ini layak menerima rebat ataupun tidak. Okay, sekarang pendapatan bercukai ini adalah melebihi RM35,000. Oleh itu, ianya tidak layak menerima rebat. Okay. Oleh itu, rebat yang layak adalah sebanyak RM0. Sekarang, cukai pendapatannya adalah sebanyak RM1,000. Pelajar hanya perlu mengenal pasti pendapatan bercukai dan juga rebat yang layak untuk mendapat cukai pendapatan. Okay, seterusnya, yang kedua ialah cukai jalan. Cukai jalan bagi kadar cukai jalan motosikal. Berdasarkan contoh 6, jadual di bawah menunjukkan kadar cukai jalan motosikal di Sabah dan Sarawak. Encik Chong memiliki sebuah motosikal kegunaan persendirian di Sarawak dengan kapasiti enjin 260cc. Hitung cukai jalan untuk motosikalnya. Okey, sebagai jalan penyelesaian, kita hanya perlu memasukkan kapasiti enjin di dalam sel ini iaitu 260cc. Oleh itu, kita akan mendapat cukai jalan motosikal sebanyak RM30. Okey, sebagai contoh lain, kita nak tengok kapasiti enjin sebanyak 180cc adalah sebanyak, cukainya adalah sebanyak RM9. Okey, seterusnya, kadar cukai jalan kereta. Berdasarkan contoh 7, jadual di bawah menunjukkan kadar cukai jalan kereta persendirian di Semenanjung, Malaysia. Al-Hal memiliki dua buah kereta kegunaan persendirian di Melaka dengan kapasiti enjin masing-masing ialah 859cc dan 1997cc. Hitung cukai jalan untuk kedua-dua keretanya. Okey, dalam penyelesaiannya, bagi kapasiti enjin
859cc. Cukai jalan yang dikenakan adalah sebanyak RM20. Manakala kapasiti enjin bagi 1997cc, cukai jalan yang dikenakan adalah RM378.50. Okay, sebagai contoh lain, kita boleh cari juga kapasiti enjin kereta sebanyak 1700cc. Okay, cukai jalan keretanya adalah sebanyak RM240. Okay, untuk cukai yang ketiga iaitu cukai pintu. Formula yang diberikan ialah jumlah cukai pintu sama dengan kadar cukai pintu darab dengan nilai tahunan. Okay, berdasarkan contoh 8, Mariani memiliki sebuah rumah kediaman di Subang Jaya. Dia menerima bil cukai pintu daripada Majlis Pembandaran Subang Jaya. Diberi bahawa nilai tahunan ialah RM6,580 dan kadar cukai pintu ialah sebanyak 5%. Hitung cukai pintu yang perlu dibayar oleh Mariani untuk setiap setengah tahun. Okay. Dalam penyelesaiannya, kita perlu masukkan kadar cukai pintu di sel ini iaitu sebanyak 5%. Kemudian nilai tahunan sebanyak RM6,580. Okay, jumlah cukai pintu kita boleh kira dengan mendarab sel ini dan juga sel ini. Iaitu kita mendapat nilai sebanyak RM329 setahun. Okay. Soalan minta untuk setiap setengah tahun. Iaitu kita perlu bahagikannya dengan 2. Okay. Iaitu jumlah cukai pintu sekarang kita dah bahagikan dengan 2 untuk setengah tahun. Okay, sekarang nilainya adalah sebanyak RM164.50 setiap setengah tahun. Okay, pelajar boleh juga mencuba nilai yang dengan menggunakan nilai yang lain iaitu sebagai contoh kadar cukai pintu sebanyak 4% dan nilai tahunan sebanyak RM4,000. Okay, kita mendapat jumlah cukai pintu sebanyak RM160 setahun. Okey, cukai yang seterusnya ialah cukai tanah. Okay, formula bagi cukai tanah ialah jumlah cukai tanah bersamaan dengan kadar cukai tanah per unit keluasan darab dengan jumlah keluasan tanah. Okay, berdasarkan contoh 9, Encik Hamid memiliki sebuah rumah berkeluasan 130 meter persegi. Dia beri bahawa kadar cukai tanah yang dikenakan ialah 43 sen setiap meter persegi. Hitung jumlah cukai tanah yang perlu dibayar oleh Encik Hamid setiap tahun. Okay, dalam penyelesaian ni lah, kita masukkan kadar cukai tanah per unit keluasan iaitu sebanyak 43 sen di sel ini. Kemudian jumlah keluasan tanah sebanyak 130 meter persegi di sel ini. Okay. Kemudian jumlah cukai tanah boleh dikira dengan darab sel ini dan juga sel ini. Kemudian kita boleh dapat sebanyak jumlah cukai tanah adalah sebanyak RM55.90 setahun. Okey, contoh lain, kita masukkan kadar cukai tanah sebanyak 50 sen dan jumlah keluasan tanah yang ada sebanyak 200 meter persegi. So, sekarang jumlah cukai tanah dia adalah sebanyak RM100 setahun. Okey, bagi cukai yang terakhir ialah cukai jualan dan perkhidmatan. Kadar cukai jualan untuk barangan adalah berbeza iaitu 5% atau 10%. Kadar cukai perkhidmatan ialah sebanyak 6%. Formula yang diberikan ialah jumlah cukai jualan atau perkhidmatan sama dengan harga yang dikenakan darab dengan kadar cukai dikenakan. Berdasarkan contoh 10, Sofia menyewa sebuah bilik di Hotel Selesa dengan harga RM240 semalam. Sofia menginap di hotel itu untuk 2 malam. Dia beri bahawa hotel itu mengenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Hitung cukai perkhidmatan yang perlu dibayar oleh Sofia. Okay, dalam penyelesaiannya, harga sebuah bilik hotel per malam adalah sebanyak RM240. Manakala cukai perkhidmatan yang dikenakan ialah 6%. Okay, untuk
mengira jumlah cukai perkhidmatan, kita hanya perlu darab sel ini dan juga sel ini dan kita mendapat nilai sebanyak RM14.40 semalam. Untuk 2 malam, kita perlu mendarabkannya dengan 2. So, sekarang jumlah cukai perkhidmatannya bila didarab dengan 2 adalah sebanyak RM28.80. Okay, untuk sebagai contoh yang lain, contoh harga sebuah bilik hotel per malam yang diberi adalah sebanyak RM90. Dan cukai perkhidmatan yang dikenakan ialah 6%. Oleh itu, jumlah cukai perkhidmatan untuk semalam adalah sebanyak RM5.40. Oleh itu, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.